Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ya arwah walidina wa walidikum wa ya arwah muslimin wa muslimat amma wa ya nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramul Fatiha. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa ilzam mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa bi'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Tuan-tuan dan puan dalam Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir sama-sama di surau ini dan kita diberi kelapangan waktu untuk antara maghrib dan isyak ni duduk di majlis ilmu. Mudah kita memberi manfaat kepada diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Kalau siapa yang pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, maka Allah permudahkan dia jalan untuk ke syurga insya-Allah. Hari ini kita tengok hak-hak sambungan daripada hak-hak orang Islam, hak-hak sama Muslim. Hak-hak orang Islam daripada intipati kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Amin. Banyak hak-hak sesama Islam yang kita kena tunaikan. Yang ke-21 ni, 21 hak-hak yang kita kena tunaikan sesama Islam ni. Mengucapkan tashmid kepada orang yang bersin. Mengucapkan tashmid kepada orang yang bersin. Acuk, bersin. Tashmid ialah mendoakan seseorang agar memperolehi rahmat Allah dengan ucapan yarhamakumullah. Yarhamkumullah. Itu ucapan tashmid agar orang tu memperolehi rahmat. Suatu orang itu bersin dan dia sendiri mengucapkan alhamdulillah. Dia sendiri ucap alhamdulillah. Muka surat 544. Orang tu sendiri ataupun kita lah, bila kita bersin, kita sendiri sunat mengucapkan alhamdulillah. Acuk alhamdulillah. Dalam kitab Bahrul Mazi lebih detail disebut berkaitan dengan bersin. Bersin ni sesuatu yang menghilangkan penyakit. Bersin ni dia lebih, bersin ni dengan menguap. Bersin dia menghilangkan penyakit. Kalau menguap ni dia kadang-kadang daripada syaitan. Lebih-lebih lagi masa nak semayang, tengah semayang kan. Tapi kalau bersin ni dia menghilangkan penyakit, membuang penyakit. Nabi Adam sendiri mula-mula sekali Allah ciptakan Nabi Adam bersin alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Jadi orang kalau dia tak ucap alhamdulillah, tak payahlah kita doakan dia. Jadi Nabi bila ada satu orang sahabat bersin alhamdulillah, sahabat mengucap alhamdulillah, Nabi dengar, Nabi membalas dengan
ucapan tasmid tadi, yarhamukumullah. Ada satu orang sahabat lain, dia bersin tapi dia tak ucap alhamdulillah. Nabi tidak mengucapkan tasmid kepada sahabat tadi. Jadi kalau kita bersin, acung alhamdulillah, kuat sikit apa biar awal dengar, nanti korang akan mendoakan. Apa makna yarhamkallah? Moga Allah merahmati engkau. Dalam sembahyang pun kalau kita bersin pun, kalau kita ucap alhamdulillah pun tak batal. Kita tengah sembahyang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acung alhamdulillah, itu ucap. Jadi orang yang dengar dia boleh jawab, tapi dia tak boleh menjawab dengan lafaz yarhamkallah. Kita jawab yarhamullah. Yarhamullah. Sama juga macam kalau kita ziarah orang sakit, kita ucap dia syafaqallah. Tapi kalau biasa dalam WhatsApp kan, dalam WhatsApp kawan grup kita akan beritahu. Dia kata kita punya jemaah kita sekarang tengah sakit. Kawan kita yang hantar WhatsApp tu kan, dia hantar WhatsApp dalam grup, dia kata kita punya jemaah sekarang ni tengah sakit. Kita pula kita je syafaqallah. Itu kita ucapkan kat dia tu kan, kita ucapkan orang yang berita tu, kita kena jawab syafaqallah, semoga Allah merahmati dia tu. Kalau perempuan syafaqullah, syafaqallah perempuan. Kalau dia lelaki syafaqullah. Kalau dia sendiri sakit, tak apalah, dia hantar WhatsApp dalam grup, saya lama tak dapat datang surau awak, saya sekarang saya sakit, syafaqallah. Maknanya kita mengucapkan supaya dia tu, engkau semoga diberi kesembuhan. Semoga engkau diberi kesembuhan. Orang tu tukang hantar berita, dia kata kawan kita yang sakit, kita pun semoga engkau sihat. Engkau nak sihat, dia tukang hantar berita syafaqullah, semoga dia yang dekat hospital tu diberi kesembuhan. Jadi kalau tengah sembahyang bersin, acung alhamdulillah, yarhamullah, semoga Allah merahmatinya. Dia tidak ada unsur dialog kat situ. Dia doa. Dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Ayyub al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Ansar muhajirin ansar. Abi Ayyub al-Ansari inilah dia punya tapak. Dia Ansar, masa hijrah tu Nabi beserta rombongan muhajirin, unta Nabi ni berhenti di tapak ni, tapak rumah Abu Ayyub al-Ansari. Sebab dia kata Ayyub al-Ansari, dia orang Ansar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'atisu yaqulu alhamdulillah ala kulli hal wa yaqulu allazi yushammituhu yarhamukumullah.
wa yaruddu alaihi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada lagi jawapan dia. Orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Sebab bersin ni Masya Allah nikmat. Kita bersin ni memang satu nikmat. Kalau tak jadi bersin tu sakit dia rasa. Jadi bila dapat bersin tu alhamdulillah, puji. Orang yang mendengarnya mengucapkan mengucapkan yarhamkumullah, semoga kamu dirahmati oleh Allah. Kemudian orang yang bersin itu membalasnya dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga kamu diberi petunjuk oleh Allah dan dibersihkan hati. InsyaAllah. Ini hak terhadap sesama orang Islam. Bila dia bersin, dia sunat mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar sunat untuk kita menjawab alhamdulillah, mendoakan dia. Dan dia pula yang bersin tadi jawab balik yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kita doakan dia balik. Dia dah doa kita doakan dia balik. Itu hak. Disunatkan apabila seseorang itu bersin supaya memperlahankan suaranya. Ejaz sikit lah. Ejaz sikit kan. Tapi setengah orang dia punya bersin kan, sampai jiran sebelah mendengar. Tak ada orang lain tu, dia tahu lah siapa. Tapi memang betul, kita bersin kalau jenis kalau tak kuat, dia mesti nak acung puas. Tapi tak apa, walau macam mana pun, di sini disebut disunatkan apabila seorang itu bersin supaya memperlahankan suara. Dah fahamlah kita. Selama ni kita bersin berat tangan kita ni kan, dia punya bunyi tu sampai selang 3 buah rumah pun boleh dengar lagi. Jadi dalam kitab ni disebut disunatkan apabila seorang itu bersin supaya memperlahankan. Ijazah kan? Menutup wajah itu cara dia. Ijazah ni maknanya jangan kita tak ada kat muka orang kan. Kadang dia keluar dengan ni sekali kahak tu tak tahan tu kan? Jadi sunat perlahan sikit, kemudian tutup. Kalau orang yang resdung lah, dia kadang-kadang bau kan, mengganggu. Benda-benda tu semua sebab tu Islam suruh dalam bab tu lah, adab dia kan. Agama lain mana ajar bab bersin ni, menguap apa dia tak ajar. Dia cuma mungkin segi adat macam tu kan, sikit adab. Tapi Islam memang ajar betul, memang Nabi ajar bersin, menguap. Dan apabila menguap, hendaklah ia meletakkan tangan di mulut. Tangan di mulut. Kalau kita menguap, kalau kita nak tutup tangan kanan, tutup dengan tangan kanan, kita tutuplah dengan tangan kanan, menguap. Kalau kita tutup dengan tangan kiri, kita terbalik kan. Kerana Nabi kata bila kita menguap tu, syaitan masuk dalam mulut. Memang dalam bab menguap ni memang ada hadis dia. Kalau dalam kitab Munyatul Muswadi tu dia bawa berkaitan dengan makruh sembahyang ni menguap. Kalau boleh masa sembahyang tu tahan seboleh-bolehnya menguap tu.
Sebab menguap ni, itulah kata daripada syaitan. Jadi ada orang bertua dia kata kalau nak tahan menguap ni gigit lidah. Wallahu a'lam, tak pernah cuba lah pula. Tapi ada orang beritahu kan. Dia kata kalau nak menguap, nak tahan menguap, gigit lidah. Macam filem Tamil kan. Kalau boleh tahan, tahan lah. Dia sunat dia tutup dengan mulut. Jadi ada masa saya sekolah menengah luar, kawan-kawan yang jenis lawyer buruk sikit kan. Bulan puasa dia kata bulan puasa menguap tak tutup sebab syaitan kena ikat. Itu yang jenis lawyer buruk sikit kan. Memang dalam hadis syaitan menguap bila kita tak tutup mulut, syaitan masuk. Tapi bila dah sunat dia macam tu kan, walaupun bulan puasa tutup dia sunat. Jadi macam kita pakai mask kan, mask tu dah tutup mulut kita, tapi sunat dia guna mulut, dapat pahala sunat tu. Dia kalau tangan kanan tak apa, tangan kiri ni kita terbalik kan. Sebab tangan kiri ni kita tutup macam ni, sebab ni kita guna pukul 6.30 ni kita buang air kan, buang air besar, kita guna tangan ni kan. Jadi itu pun dia punya adab dia juga kan. Islam macam tu kan, bersihnya Islam. Kebersihan tu, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Walaupun kita dah basuh bersih kan? Tapi Islam tu ajar kalau guna tangan kiri, tangan kanan. Kemudian dalam bab menguap ni, jangan kita menguap tu sampai berbunyi kan? Kerana syaitan akan ketawa kita menguap dia tu. Jangan. Halusnya Islam ni kan, sensitif dia ada. Jadi kalau menguap, kalau bersin, ucaplah Alhamdulillah. Bila ucap Alhamdulillah, nanti kawan-kawan yang dengar dia akan balas balik, Yarhamkallah. Lepas tu yang ketiga, alamak ya apa tadi panjang lah. Apa pun tak apalah, janji yang Alhamdulillah, Yarhamkallah. Kalau kita nak balas yang kita dah ucap Alhamdulillah, kawan kita dah jawab, dah ucap doa kita Yarhamkallah, kita balas balik, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Banyak sikit. Apa pun dua tu dah kira okey lah. Kalau dia tak ucap Alhamdulillah, kita tak sunat doa dia. Sebab Nabi buat macam tu. Jadi sahabat tanya kenapa dia tu tadi Nabi doakan, kenapa saya ni Nabi tak doakan? Kenapa Nabi tak ucap perkataan yang sama? Dia tadi bersin, dia ucap Alhamdulillah. Yang ni bersin tak ucap Alhamdulillah. Kita ada dua orang anak kan. Anak itu seorang ni rajin, dia sapu sampah, tolong sapu. Main sini RM1. Yang anak kita seorang duduk asyik main handset kan. Ayah dia bagi RM1, saya tak bagi RM1. Kau asyik duduk tengok abang kau nyapu je tak bagi RM1. Kau duduk siapa nak bagi RM1? Itu antara kaedah, metod pengajaran Nabi SAW. Nabi akan beri pujian. Dia
lebih, Nabi akan beri pujian. Jadi metod pengajaran Nabi SAW banyak, yang mana kita hari ini kita ikut. Contohnya, Nabi akan sebut perkataan tu berulang-ulang supaya faham, kan? Supaya faham. Jadi begitu juga dalam pengajaran, sebut 2 kali, 3 kali supaya faham. Begitu juga dengan kaedah talaki musyafahah, kan? Itu Nabi ajar sahabat tentang bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan dalam sembahyang. Saya dulu talaki musyafahah. Begitu juga Jibril ajar Nabi secara talaki musyafahah, berdepan. Sebut, Nabi sebut, sahabat akan ikut. Maknanya kaedah tu yang diguna pakai kita pun mengajar. Kalau guru-guru Al-Quran dia mengajar, dia mesti guna kaedah tu, talaki musyafahah. Kena tengok punya mulut, ujian, kaedah, ulang-ulang. Seterusnya, hak-hak terhadap sesama Muslim yang tadi bersin. Hak dia, bila dia ucap Alhamdulillah, kita kena balas dengan ya Allah. Tu hak dia, tu hak sama Islam. Apabila diberi ujian dengan perbuatan orang yang sengaja buat jahat terhadapnya, dan orang itu dilayani dengan sebaiknya serta dijaga agar dia tidak melakukan kejahatan lagi. Ini diberi ujian dengan perbuatan yang sengaja berbuat jahat terhadap orang buat jahat dengan kita. Dan orang itu dilayan dengan sebaik. Orang buat jahat kita melayan dengan baik. Masya Allah. Sebahagian orang salaf ada berkata, ikhlaskanlah dalam pergaulanmu dengan sesama Muslim. Gaulilah orang yang jahat dengan akhlak yang baik dan layanan yang baik. Kerana sesungguhnya mereka yang jahat itu akan suka pada akhlak yang baik serta layanan yang baik. Orang provok, kita cool kan? Dia provok, kita pun provok, habis. Biasanya orang yang datang serang kita dengan provok ni, kalau kita cool, lalu dia pun akan slow juga. Abu Darda berkata, kita semua mestilah menunjukkan muka yang manis kepada sesuatu golongan, sekalipun hati kita melaknat mereka itu. Demikianlah maksud daripada bergaul secara baik dengan orang yang ditakuti kerana perbuatan jahatnya. Allah SWT berfirman, idfa' billati ya ahsanus sayyi'ah. Artinya, tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ibn Abbas dalam mengulas arti firman Allah SWT, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, artinya mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Ia berkata itu bahawa kejahatan dan menyakitkan diri orang lain itu mestilah diimbang dengan perlakuan yang baik dan sikap yang lemah lembut. Orang kutuk Nabi, orang kutuk Nabi. Sewaktu Nabi SAW dakwah ke Taif, Nabi kena balik apa semua, kena balik, kena ejek, kena hina, sampai orang nitik darah Nabi jatuh kat kasut. Tak jatuh ke tanah, kalau jatuh ke tanah tak tahu apa berlaku. Malaikat datang offer, apa nak dibuat dengan kaum ni, kan? Nak dicampakkan gunung-gunung tu atas kaum ni. Nabi kata sesungguhnya mereka tidak tahu, biar kan? Dibuat jahat daripada baik. Bagaimana perempuan Yahudi di hujung pasar, kan? Nabi suap makanan, dia boleh kutuk-kutuk Nabi. Dia buta lah, buta. Dia kutuk-kutuk Nabi, dia tak tahu yang suap tu Nabi. Nabi slow, dia suap. Nabi punya bancuhan gandum pun halus. Bila Nabi wafat, saya nak buat ambil alih, nak buat kerja yang Nabi buat tu. Perempuan tu rasa pun ini bukan orang yang biasa ni, sebab
gandum tu macam orang nak cepat ya. Padahal dia putus-putus Nabi tu, tapi Nabi balas, tak balas pun. Kalau nak balas, kalau kita dah lama kita tonyok-tonyok dengan silap-silap, sudu tu masuk melekat kat dalam mulut dia kan. Itu kalau kita. Juga dalam mengulas firman Allah, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Artinya, dan kalau Allah tidak menolak setengah manusia, ia akan dengan neraka dengan setengahnya yang lain. Ia berkata yakni dengan jalan menggembirakan, memberi peringatan, pesanan malu dan lemah lembut. Aisyah bercerita bahawa pada suatu hari ada seorang lelaki meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menemuinya. Aisyah bercerita bahawa pada suatu hari ada seorang lelaki meminta izin kepada Rasulullah untuk menemuinya. Baginda SAW sabda, izinkanlah dia masuk. Tetapi ia sebenarnya adalah seburuk-buruk manusia untuk diajak bergaul. Orang yang nak datang minta izin dengan Nabi nak jumpa ni, Nabi kata ni orang yang seburuk-buruk manusia untuk diajak bergaul ni. Ni dia datang ni bukan orang ni baik ni, seburuk-buruk manusia ni datang untuk nak ajak bergaul ni, nak ajak jumpa ni. Tapi Nabi izinkan masuk. Setelah ia masuk, lelaki dia masuk, lalu baginda SAW menunjukkan sikap lemah lembutnya serta ramah tamah, sehingga ia mengira bahawa dirinya mempunyai kedudukan yang istimewa di samping baginda SAW. Nabi layan dia seolah-olah dia merasakan dia ni satu orang yang istimewa pula, kan? Orang yang ada kedudukan pula. Sebab cara Nabi layan, Nabi dah lah Nabi, pemimpin umat Islam. Ketika orang itu keluar, lalu saya bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya kepada Nabi, bukankah sebelum ia masuk tadi Tuan mengatakan betapa buruk perangainya, tapi setelah masuk ke dalam Tuan perlakukan ia dengan cara yang amat baik sekali. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatan yang dilakukan. Hai Aisyah, kata Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah mereka yang ditinggalkan. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah ialah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatan yang dilakukan. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah mereka ni ditinggalkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatan yang dilakukan, kan? Jadi kalau Nabi tinggalkan dia, kalau kita tinggalkan orang ni, jadi dia lah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Takkan kita nak biarkan dia jadi seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Jadi kita, Nabi tak tinggalkan dia, kan? Nabi layan dia sehingga dia menyangkakan dia ni seolah-olah mempunyai kedudukan istimewa di sisi Nabi SAW. Nabi layan dia. Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, wa qabir rajulu irdahu fa huwa lahu sadaqah. Apa sahaja digunakan oleh seseorang untuk menjaga maruah dirinya adalah merupakan sedekah baginya. Muhammad bin Hanafiah berkata, bukannya seseorang yang bijaksana apabila ia tidak dapat bergaul dengan orang yang baik terhadap seorang yang tidak boleh diajak bergaul, sehingga Allah membukakan pintu kelapangan kepadanya. Bukannya seorang yang bijaksana apabila ia tidak dapat bergaul dengan orang yang baik terhadap seorang yang tidak boleh diajak bergaul, sehingga Allah membukakan pintu kelapangan kepadanya. Hendaklah bergaul, nombor 3, hendaklah bergaul dan bercampur dengan kaum fakir miskin. Serta, jadi yang 22 tadi, hak-hak sesama Islam tadi, maknanya orang buat jahat dengan kita, kita buat baik dengan dia. Itu 23, hendaklah bergaul dan bercampur dengan kaum fakir miskin, serta berbuat baik kepada anak-anak yatim.
Ini antara cara nak melembutkan hati, murah rezeki. Rasulullah SAW mengucapkan dalam salah satu doanya, iaitu An-Anas anna Rasulullah SAW qala Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai seorang miskin, matikanlah saya sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah saya dalam kalangan golongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Doa Nabi, ya Allah, hidupkanlah saya sebagai seorang yang miskin, matikanlah saya sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah saya dalam kalangan orang-orang miskin. Mana ada orang nak doa miskin ni? Tapi Nabi SAW doa hidup miskin, mati pun dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan bersama-sama orang yang miskin. Keistimewaan orang miskin ni, orang miskin diuji dengan sabar. Dia miskin tapi sabar. Jadi dia ni lebih masuk syurga dulu daripada orang kaya selama 500 tahun. Beza orang kaya dengan orang miskin masuk syurga. Orang miskin masuk syurga dulu selama 500 tahun. Dia masuk 500 tahun dulu. Syarat dia orang miskin yang sabar. Tapi kalau dia orang miskin, lepas tu kufur, dan miskin tak semayang apa semua, apalah, Allah benci dengan orang yang tua tapi berterusan minum arak, orang yang miskin tetapi sombong. Dah miskin, sombong lah tu. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW sekalipun telah memiliki kerajaan yang besar, apabila baginda SAW masuk masjid dan di situ ada orang miskin, baginda SAW akan duduk berkawan dengannya dan berkata, orang miskin akan berkawan dengan orang miskin juga. Sebab Nabi walaupun memiliki kerajaan yang besar, tapi Nabi maintain dalam keadaan merasa diri miskin. Sebab tu Nabi doa, ya Allah, hidupkan aku dalam miskin, matikan aku dalam miskin, dan kumpulkan aku bersama-sama orang miskin. Nabi bila masuk masjid, ada kelompok golongan miskin, Nabi akan pergi ke situ, berkawan dengan orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, la taqbitunna fajiran bi ni'mati fa innaka la tadri ila ma yasiru ba'da al-mauti fa inna min wara'ihi taliban hasisan. Artinya, janganlah kamu sekali-kali membenci kepada orang yang curang kerana nikmat yang dimilikinya, sebab kamu tidak tahu ke manakah orang itu setelah mati nanti. Jangan kamu sekali-kali benci kepada orang yang curang kerana nikmat yang dimiliki. Jangan kita cemburu dengan orang yang, jangan kita jealous dengan orang yang mempunyai nikmat yang dimiliki, sebab kita tak tahu, belum tentu lagi dia esok mati, tak tahu macam mana. Kerana di belakang itu pasti akan ada orang yang mencarinya untuk menuntut darinya. Berkenaan dengan anak yatim, maka Rasulullah SAW bersabda, man somma yatiman hatta yastaghna faqad wajabat lahul jannah. Barang siapa yang memelihara seorang yatim sehingga ia merasa segalanya mencukupi, maka wajiblah syurga untuk apa yang ada bila anak yatim. Kemudian dijaga anak yatim sampai segala cukup, maka wajiblah syurga untuknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk yang menjaga anak yatim ni bukan tak semestinya maksudnya pak saudara dia jaga kan. Kita ambil anak yatim ke jaga, itu satulah. Tapi ibu tadi, ibu dia sendiri menjaga anak dia, tu anak yatim. Satu orang ibu bila kehilangan suami,
dia menjaga tu, dia dikira dia menjaga anak yatim. Memang anak dia, tapi status anak tu anak yatim. Bayangkan besarnya ganjaran, besarnya pengorbanan ibu tunggal yang jaga anak yatim, sehingga cukup segala-galanya dia jaga kan? Sementara nak tu je, sementara nak balik, maka wajiblah syurga untuk dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, saya ada pemelihara anak yatim itu bagaikan dua jari. Saya dan pemelihara anak yatim itu bagaikan dua jari. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda demikian sambil mengisyaratkan dengan kedua jari tangan macam ni. Maknanya rapat, kan? Rapat. Lagi sabdanya, man wada'a yadahu ala ra'si yatimin tarahhuman kanat lahu bi kulli sya'ratin tamaru 'alaiha yadahu hasanah. Barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim kerana merasa kasihan terhadapnya, maka setiap rambut yang diusap oleh tangannya itu menjadi suatu kebaikan bagi. Letak tangan di atas kepala anak yatim. Kerana apa? Kerana kita kasihan dengan dia tadi, maka setiap rambut yang diusap tadi menjadi suatu kebaikan baginya. Setiap rambut, ada berapa helai rambut yang kita usap, semua tu dikira sebagai setiap rambut. Pahala. Dah lah pahala Allah bagi kat kita ni bukan satu pahala sama dengan satu. Pahala kita ni umat Nabi Muhammad SAW, satu pahala tu diganda dengan 10 kadang sampai 70 kan. Berapa sedekah ni, Masya Allah, sampai 10 sampai 70 sampai 100,000 ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, khairu baiti minal muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin minal muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Artinya sebaik-baik rumah dari rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya ada seorang anak yatim dimuliakan. Dan seburuk-buruk rumah dari rumah kaum muslimin ialah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang dilakukan dengan pelayanan yang tidak baik. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah dalam rumah tu ada anak yatim, yang mana anak yatim ni dimuliakan. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang mana dalam rumah tu ada anak yatim, tapi anak yatim tu kena dera lah, kena apalah, kena hamun lah, tak diberi layanan yang baik. Jadi itu hak sesama Islam. Kita kena bercampur dengan orang-orang fakir miskin. Jangan diasing-asingkan. Kemudian buat baik dengan anak-anak yatim. Usapkan kepada anak yatim. Macam 10 Muharram tu 10 Muharram lah, tapi suruh buat baik dengan yatim ni berterusan sentiasa kan. Hari tu ramai anak yatim ni 11 ramai kan. Kami kat surau kami ada dalam 8 orang lah. Yang penting ada kan. Yang penting hari tu majlis tu hidup 10 Muharram kan. Seterusnya, hak-hak sesama Muslim hendaklah memberi nasihat yang baik kepada sesama Muslim. Hendaklah memberi nasihat yang baik kepada sesama Muslim. Jangan kita stopkan nasihat tu. Nasihat kena berterusan. Dan pada masa itu, pada
Dalam pada itu hendaklah sentiasa berusaha untuk memberikan kegembiraan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Bila sampai situ sama akan datang insya-Allah. Jadi cukup dua hak-hak sama Islam yang kita baca pada hari ini. Pertama sekali, kalau kita bersin tu ucap alhamdulillah, kita dengar tu jawab Allah. Lepas tu kalau kita nak jawab lagi, Allahu wa yushriku balakum. Kemudian kalau orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan baik. Ini memang satu yang susah lah kan. Kita kata apa pula dia ni, kita mesti nak jawab balas. Tak, Nabi kata dia buat jahat dengan kita, kita balas baik. Kemudian yang ketiga, bergaullah dengan orang miskin. Kalau buat kenduri tu janganlah lupa kan, saudara-saudara kita yang miskin. Jangan kelompok kita je VIP semua. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.